Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ah, am Waalaikumsalam. ah, okey, hari ni kita straight je lah untuk pergi kepada subtopik yang kedua. Tajuk akhlak menurut Islam. Okey, cuba Amir ulang balik apa yang kita dah belajar masa dalam subtopik satu. Topik satu kita dah Hmm. belajar Mhm. tema Islam, tema sebagai Islam sebagai al-din. Dah, tu je. Itu je. Subtopik satu kita belajar tentang pengertian Pengertian. akhlak, iaitu berada di bawah subtopik konsep kan. Kita belajar maksud akhlak, ciri-ciri akhlak Islam dan juga pembahagian akhlak. Ada berapa pembahagian akhlak? 5. 5. Pembagian akhlak ya. Pembahagian akhlak ataupun jenis-jenis akhlak. Ada akhlak yang terpuji, ada akhlak yang tercela. Ada berapa pembahagian akhlak? 4. 2. Okey, pembahagian akhlak ada 2. Pertama, mahmudah, kedua mazmumah. Mahmudah terpuji, mazmumah sambung tercela ataupun terkeji. So mahmudah akhlak baik, mazmumah akhlak buruk. akhlak buruk. So ada beberapa contoh macam yang Amir sebut tadi 5, ada 5 contoh dalam buku teks. Sekejap lagi kita tengok juga yang yang ada dalam QR code buku teks tu. Ada lagi beberapa contoh akhlak mahmudah dan akhlak mazmumah yang diterangkan. Yang saya dah share gambarnya dalam WhatsApp. Okey, tapi hari ni kita nak pergi kepada subtopik yang kedua lah. Kita sentuh satu subtopik sahaja hari ni. Dah tengok dah muka surat 34, 35 buku teks? Dah. Apa yang kita nak belajar tentang subtopik 2 ni? Cuba Amir bagi pendapat. Kita nak belajar apa agaknya dalam subtopik yang kedua? Subtopik kedua. Muka surat 34, 35 buku teks. Kita nak belajar apa Amalan berkaitan akhlak. Ya, kita nak belajar kisah-kisah yang menunjukkan Rasulullah ni seorang yang penyabar, yang berakhlak. Okey, Rasulullah SAW ada mengamalkan beberapa perangai ataupun akhlak yang menunjukkan keindahan agama Islam tu sendiri. So ada berapa kisah? Ada berapa sifat? Ada berapa akhlak? Ada berapa akhlak? Yang dalam buku surat 34, 35 tu ada contoh akhlak mulia Rasulullah SAW yang diamalkan oleh baginda. Ada berapa semua sekali? Ada berapa? 1, 2, 3, 4. 3. 3, betul, 3. So apakah akhlaknya tu Amir? Apa perangai Nabi yang menunjukkan Nabi seorang yang memelihara akhlak? Penyabar. Ya, penyabar yang pertama. Yang kedua? Pemaaf. Ya, Rasulullah seorang yang pemaaf. Dan yang ketiga? Pemurah. So boleh tengok nota Tengok nota, tengok bahan Ustazah. Lepas tu boleh terus ambil jawapan Okey, kita tengok kisah yang pertama iaitu kisah penyabar. Macam mana yang dikatakan Nabi seorang yang bersabar. Selalu kan dengar cerita ada seorang makcik ni suka kacau Nabi dalam perjalanan Nabi nak pergi solat. Makcik ni selalu letak ranting kayu, letak duri dekat sepanjang perjalanan Nabi lalu. Lepas tu kadang-kadang balik Nabi dengan tahi kan. Lepas tu ada satu hari tu makcik tu tak kacau Nabi. Pernah dengar tak cerita ni? Jarang dengar. Ada satu hari tu Nabi rasa pelik. Kenapa dia tak kena kacau dengan makcik tu hari ni? Jadi Nabi pun cari tahu kenapa makcik tu pergi mana kenapa makcik tu tak kacau aku hari ni macam tu kan.
Jadi Nabi cari tahu, tanya-tanya orang, rupanya Nabi dapat tahu makcik tu Meninggal. demam, sakit, tak boleh bangun, terlantar. Jadi Nabi cepat-cepat pergi melawat makcik tu, pergi ziarah makcik tu, bawa makanan, bawa buah. Lepas tu bila Nabi jumpa dengan makcik tu, Nabi suap makanan, Nabi jaga sampai makcik tu sembuh. Nabi tak ingat pun makcik tu buat apa kat Nabi kan. Akhirnya bila makcik tu sembuh, makcik tu masuk Islam. Tu bukti sebenarnya sabar itu indah. Itulah tu ya. Tu contoh yang selalu kita dengar daripada kecil kan. Okey, jadi dalam buku teks ni kisah lain ya. Kisah usaha dakwah Rasulullah ke Taif. Okey, Taif ni satu wilayah lagi di luar daripada Mekah. Kalau kamu ingat lagi, ada sejarah sebelum Nabi berhijrah ke Madinah, Nabi ada melaksanakan ada satu siri hijrah ke wilayah lain, iaitu wilayah Habsyah. Wilayah Habsyah ni ialah wilayah orang kulit hitam. Ya? Tak dengar? Tak dengar tak dia? Ha? Dia lag tak dia? Sekejap. Oh, ya ke? Boleh saya teruskan? Dah dengar belum? Boleh. Dah dengar. Boleh. Okey, boleh. Okey, wilayah Habsyah ni wilayah orang kulit hitam tapi kerajaannya kerajaan Nasrani ataupun kerajaan Kristian. Okey, itu satu umat Islam pernah berhijrah ke Habsyah. Dan satu lagi Nabi pernah berusaha nak menyebarkan Islam ke Taif ya. Jadi Nabi pergi dulu tengok keadaan boleh tak umat Islam berhijrah ke Taif. So rancangan asalnya selain umat Islam berhijrah ke Madinah, umat Islam juga ada plan ataupun rancangan nak berhijrah ke Taif. Jadi Nabi ke Taif dahulu untuk berdakwah dan tengok keadaan. Jadi Amir boleh bacalah dekat nota tu kan. Taif ialah kawasan tanah tinggi. Tanah tinggi ni maksudnya macam kat Cameron Highland, macam kat Kundasang kan. Pernah sampai kan? Cameron Highland pernah sampai kan? Cameron Highland belum lagi. Oh, tak pernah lagi. Kawasan sejuk yang orang selalu tanam buah, tanam sayur Okey, jadi Taif ni ya? Macam tanah strawberry tu ke? Ya. Sesuai untuk tanam strawberry, tanam salad, tanam pertanian-pertanian untuk hawa sejuk lah. Okay, macam tu lah Taif ya. Jadi sejauh 135 km dari Mekah. Kalau nak bayangkan keadaan sekarang macam dari Terengganu nak pergi selatan kan. Dari Terengganu nak pergi Johor macam tu Jadi Nabi pun ke Taif. Okay, kemudian penduduk Taif menolak dakwah baginda dengan kasar dan biadab. Boleh tengok nota kan kat mana nak kena lengkapkan tu? Menolak dakwah baginda dengan kasar dan biadab. Ya. Okey ni. Kemudian mereka mencemuh, mengejek dan membaling batu kepada baginda. Akhirnya Rasulullah keluar dari kota Taif dalam keadaan cedera dan keletihan. Okey, melihat keadaan ni malaikat Jibril kita kena tahu malaikat Jibril ni dia sahabat baik Nabi. Dia best friend dengan Nabi. Jadi malaikat Jibril memang selalu ada di sisi Nabi Jadi dalam kejadian Nabi kena cemuh, kena ejek di kota Taif ni, malaikat Jibril menyaksikan kesakitan yang Rasulullah tanggung waktu tu menurut riwayat kasut baginda terapung dengan darah baginda yang luka dan cedera kerana dibaling batu Nabi dibaling batu oleh penduduk Taif beramai-ramai, bukan seorang dua dan mereka suruh wanita, orang tua dan kanak-kanak yang baling batu. Jadi Nabi terluka teruk, cedera banyak, jadi banyak darah Nabi meleleh keluar sehingga terapung dalam kasut baginda, sehingga diriwayatkan bila Nabi berjalan tu bunyi pelecek darah tu, bunyi pecek tu. Macam kalau kita pijak slipper, pijak tanah basah tu kan, kita bunyi slipper tu kan. Macam tu lah bunyi kasut baginda masa keluar dari kota Taif bunyi terpelecek-pelecek, bunyi darah, bunyi pelecek-pelecek darah sebab terlalu banyak darah terapung dalam kasut baginda. Jadi dah letih-letih turun daripada kota Taif tu, Nabi berehat di satu tempat ni, malaikat Jibril pun datang Kemudian malaikat Jibril tanya dekat Nabi kan. Malaikat Jibril offer,
nak tak kalau aku hempap penduduk Taif tu dengan 2 gunung? Malaikat Jibril tanya macam tu kan. Tapi baginda menjawab, tidak. Namun aku berharap supaya Allah Subhanahu Wa Taala melahirkan anak keturunan mereka yang beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata, tidak menyekutukannya dengan apa pun jua. Inilah inilah kesabaran Nabi Nabi tahu kalau bersabar hari ni, ending pada masa depan akan manis. Jadi endingnya pada hari ini, seluruh wilayah Hijaz, semenanjung Arab memang jadi wilayah Islam yang tulen kan. Kerana berkat kesabaran Nabi. Kalau Nabi tak sabar masa Jibril offer itu, hari ini sudah tidak wujud lagi negeri nama Taif. Betul tak Amir? Betul. Jadi betapa bersabarnya Nabi Okey, kesimpulan sifat sabar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir daripada kematangan apa Amir? Boleh tengok buku teks? Hati dan akal. Boleh tengok dekat perenggan akhir sekali muka surat 34. Contohilah sifat sabar Rasulullah yang lahir dari kematangan hati dan akal serta bersedia untuk berkongsi kebaikan dengan orang lain. Baris terakhir muka surat 34 tu. Okay, jadi itulah kesimpulannya. Yang kesimpulan yang kedua, ni dia. Sentiasa bersedia berkongsi kebaikan dengan orang lain. Nabi, dia dah pernah naik Isra Mi'raj. Dia dah pernah naik syurga. Dia dah pernah tengok keadaan neraka. Jadi dia tahu betapa nikmatnya syurga. Dia dah tak heran dengan kenikmatan dunia. Jadi dia nak orang ramai-ramai, umat Islam ramai-ramai masuk syurga. Itulah cita-cita Nabi. Semua umat Islam berkumpul di dalam syurga. Itu dia yang dikatakan kerana adanya rasa nak berkongsi kebaikan dengan orang lain tu, maka Rasulullah bersabar dalam dakwah. Tak kisah ditolak, tak kisah kena reject. Okey, seterusnya kita pergi kepada kisah yang kedua. Kisah yang kedua apa Amir? Kisah kedua pemaaf. Pemaaf iaitu selalu lupa kesalahan orang lain pada diri dia. Okey, jadi ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa berjaya membuka kota Mekah. Okey, ini adalah hari kemenangan ataupun dipanggil Yaumul Fathi ataupun ialah hari kemenangan lah. Macam mana dikatakan hari kemenangan? Apabila tentera Islam Madinah berjaya mendapatkan kota Mekah semula selepas beberapa siri perang Badar, perang Uhud, semua tu perang Khandaq semua tu, akhirnya Rasulullah dan umat Islam berjaya pulang ke kota Mekah dengan membawa syiar Islam. Okay, pada hari itu, kan asalnya kan umat Islam dengan kafir Quraisy di Mekah berperang. Jadi, adat orang berperang ni kan, bila kita dapat masuk wilayah negeri orang musuh kita tu, apa kita buat? Hukum. Kita akan bunuh kan. Kita akan bunuh musuh kita tu. Sebab dulu mereka selalu tindas kita. Betul tak? Dulu umat Islam selalu ditindas di Mekah. Ditindas, diseksa, akhirnya berhijrah ke Madinah. Bila umat Islam dah kuat, negara Islam Madinah telah terbentuk, maka negara Islam Madinah sudah ada daulat, maka mereka pun dapatkan Mekah semula kerana Mekah memang tanah asal kelahiran mereka. Dan pada hari Nabi menakluki kota Mekah, Nabi menghancurkan 600 lebih berhala di sekitar Kaabah. Itu pada hari kemenangan iaitu Yaumul Fathi. Okey. Pada Yaumul Fathi ni sepatutnya semua kafir Quraisy yang pernah tindas umat Islam dahulu dihukum. Tapi apa yang Rasulullah cakap dengan penduduk Mekah masa berjaya membuka kota Mekah? Rasulullah kata, hai sekalian orang Quraisy, apa yang kalian sangka akan aku lakukan kepada kalian? Quraisy pun menjawab, kebaikan kerana engkau ialah saudara yang mulia dan anak kepada saudara yang mulia. Bermaksud kafir Quraisy Mekah masa tu pun sebenarnya tahu Nabi tidak akan cederakan mereka kerana mereka kenal Nabi. Mereka sendiri bersaudara, ada hubungan darah keluarga dengan Nabi. Jadi mereka kenal Nabi. Nabi bukan jenis orang yang
membunuh ataupun mencederakan orang lain. Jadi Rasulullah pun membalas kata-kata mereka tu. Nabi kata apa? Sesungguhnya aku berkata kepadamu sebagaimana Nabi Yusuf alaihi salam berkata kepada saudara-saudaranya. Pada hari ini tidak ada celaan terhadap kalian. Pergilah, kalian semua dibebaskan. Ami ingat tak apa yang berlaku pada Nabi Yusuf? Apa yang berlaku kat Nabi Yusuf? Apa yang berlaku kat Nabi Yusuf? Pernah baca tak? Adik-beradik Nabi Yusuf kan melakukan perkara kejam kepada Nabi Yusuf. Mereka tinggalkan Nabi Yusuf dalam perigi umur 7 tahun. Lepas tu mereka balik ke kediaman mereka dan beritahu ayah Nabi Yusuf telah dimakan serigala. Nah, ingat tak? Baca tak cerita tu? Tak. Oh, tak baca je. Dia tu kisahnya Nabi Yusuf ni dulu dianiaya oleh abang-abangnya Nabi Yusuf ni anak kedua bongsu bawah Nabi Yusuf ada seorang nabi lagi nama Bunyamin. Selalu orang putih sebut Benjamin tu. Tu sebenarnya nama Bunyamin lah tu, nama adik bongsu Nabi Yusuf. Okay, Nabi Yusuf ni sebenarnya telah dianiaya oleh abang-abang baginda. Mereka tinggalkan Nabi Yusuf di sebuah perigi buta, gelap-gelap. Umur 7 tahun. Bayangkan adik kita umur 7 tahun kena tinggal dalam perigi seorang-seorang. Akhirnya Nabi Yusuf dikutip dan dibela oleh seorang pemerintah Mesir. Adalah sambungan cerita ni lepas tu. Jadi apabila Nabi Yusuf sudah jadi orang ada-ada, dah jadi orang ternama Mesir, saudaranya datang minta tolong kerana kesusahan. Nabi Yusuf bebaskan abang-abang dia begitu sahaja. Dengan kata-kata ini, pada hari ini tidak ada celaan terhadapmu, pergilah, kamu semua dibebaskan. So, Rasulullah ulang balik kata-kata Nabi Yusuf ni kepada penduduk kota Mekah pada hari kemenangan tu. Betapa pemaafnya Nabi. Jadi kesimpulannya di sini, apakah yang boleh kita dapat daripada sifat pemaaf? Ya, jiwa pemaaf lahir dari hati seorang yang penyayang. Ya, hanya orang yang penyayang saja yang boleh ada jiwa pemaaf. Jadi kalau kita nak dapat sifat pemaaf, kita kena jadi orang yang menyayangi. Jadi pegang tu kita sayang orang lain, nanti Allah sayang kita. Jadi orang yang penyayang ni dia tak ada rasa nak bermusuh dengan siapa-siapa. Okay, kemudian kesimpulan yang kedua, Rasulullah tidak pernah membalas dendam. Ya, kalau dalam nota tu saya tinggal ruang kosong ni, inilah jawapannya ambil nanti Rasulullah SAW tidak pernah membalas dendam walaupun berkuasa untuk menuntut bela. Di saat Rasulullah mampu untuk menuntut bela, Rasulullah tidak lakukannya. Rasulullah memilih untuk memaafkan. Betul lah ada lagu tu kan, kemaafan dendam terindah. Bila kita rasa terluka, teraniaya, bila kita memaafkan, rasa macam hati kita puas sangat. Itu yang dimaksudkan dengan kemaafan dendam terindah tu Bukan Rasulullah tak ingat kan apa yang telah dilakukan kepada orang Islam kan. Sumayyah dibakar, Bilal bin Rabah diseksa, macam-macam sahabat-sahabat lain kena kan, tapi Rasulullah memaafkan. Okey, seterusnya pergi kisah yang ketiga, bukti Rasulullah SAW seorang yang pemurah. Okey, tengok kat situ apa yang saya tinggal ruang kosong. Baginda Muhammad SAW memang dikenali sebagai seorang yang pemurah dan lebih berganda pemurah. Nanti ambil tahu jawapan ni. Ni ruang kosong yang saya tinggal dalam nota. Lebih berganda pemurah apabila menjelang bulan Ramadan. Terdapat riwayat daripada Anas radhiyallahu anhu yang menceritakan, tidaklah Rasulullah SAW diminta sesuatu melainkan baginda SAW memberinya. Ya, memang Rasulullah ni well known ataupun memang dikenali di seluruh Madinah dan Mekah. Kalau ada apa-apa hajat atau kesusahan, ketuklah pintu Rasulullah. Pintu rumah Rasulullah, ketuk je. Mesti Rasulullah akan tunaikan. Rasulullah
tak pernah ada orang minta sedekah, ketuk pintu Nabi, tak pernah lagi tak dapat. Jadi memang orang tahu asal masalah je datang rumah Rasulullah minta tolong. Asal ada masalah, asal tak cukup makan je datang rumah Rasulullah minta makan. Memang mereka tahu, memang diketahui seantero wilayah Islam masa tu. Memang kalau susah datang cari Rasulullah, insya-Allah selesai. Rasulullah tolong macam-macam kan, tolong kahwinkan orang, tolong bagi makanan pada gelandangan, pujuk kanak-kanak kalau kanak-kanak menangis. Rasulullah buat semua benda untuk menyelesaikan hajat orang. Okey, jadi ada satu lagi kisah di mana seorang lelaki telah datang kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah telah memberikan kepada orang itu kambing yang banyak sehingga memenuhi antara dua gunung. Boleh bayang tak, Amir? Dua gunung? Betul. Ya, kambing tu terlalu banyak sehingga memenuhi dua gunung. Maksudnya sempitlah laluan nak naik gunung banyak sangat. Kata orang, kalau dulu orang kata naik pedati, berpedati-pedati angkut daging naik gunung. Jenuh Rasulullah bagi banyak sangat. Jadi apa yang berlaku lepas tu? Lelaki tersebut kembali kepada kaumnya lantas berkata, "Hai kaumku, masuklah Islam. Sesungguhnya Muhammad itu memberi pemberian seperti orang yang tidak takut miskin." Macam tu sekali lelaki tu kagum dengan Nabi. Takjub sangat. Orang ni bagi macam tak takut je dia tak makan. Seolah-olah macam tu lah kan. Kerana apa? Kerana Rasulullah ada sifat isar ni. Okay, kesimpulan, sifat pemurah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mencapai tahap isar. Nanti masukkan dalam nota Okey, apa itu isar? Cuba Amir baca. Isar tu apa? Cuba Amir baca dekat buku teks muka surat 35, baris yang terakhir. Sifat pemurah Nabi Nabi Muhammad SAW Muhammad mencapai peringkat isar, iaitu mengutamakan orang lain berbanding dirinya. Bagus. So apa itu isar? Mengutamakan orang lain berbanding dirinya. Ya, betul. Itulah sifat pemurah Nabi sudah berada di tahap isar. Okey, tahap isar ni apa? Tahap di mana ia merupakan peringkat tertinggi dalam sifat kemurahan hati. Okey, jadi kat mana jawapan kat mana untuk ruang kosong pada ayat yang terakhir ni? Tahap isar merupakan sifat yang berada di peringkat tertinggi dalam kemurahan hati. Di situ jawapan nanti untuk lengkapkan nota. Okey, kita dah habis dah ni, tapi sebelum saya tutup, jom kita tengok review sikit yang ni. Kita tak review lagi Mazmumah dengan Mahmudah ni. Tadi Amir kata contoh pembahagian akhlak ada 5 kan. Bukan pembahagian sebenarnya, tapi contoh. Okey, contoh akhlak Mahmudah, contoh akhlak Mazmumah. So saya ulang lagi sekali. Okey, pembahagian akhlak ada 2. Pertama, akhlak Mahmudah. Kedua, akhlak Mazmumah. So ada definisi di sini. Mahmudah apa? Akhlak terpuji. Mazmumah apa? Akhlak terkeji. Ni di sini terkeji. Mazmumah. Mahmudah terpuji. Gariskan Kemudian apa contoh-contoh? Ini contoh-contoh macam Amir sebut 5 tadi. So boleh sebut kat sini. Apa contoh-contoh akhlak Mahmudah? Baca Amir. Mahmudah. Sabar. Sopan santun, jujur, amanah. Baca sampai bawah. Tawaduk, adil, menjaga kehormatan diri, syukur, berbuat baik kepada ibu bapa, pemurah, pemaaf, berani membantu. Okey, apa contoh akhlak Mazmumah pula? Marah, kusang, tipu, khianat, takbur, zalim. Takbur bahasa Melayu kita panggil apa? Takbur. Tahu tak? Tak tahu. Takbur bahasa Melayu kita panggil?
Eh, nombor Ha. Saya tulis apa tu? sombong. Sombong. Takbur sebenarnya kita sebut sombong. Bahasa Arab sebut takbur. Okey, seterusnya. Zalim, tiada Ya. harga diri, Ya, tiada kutu. harga diri ni maksudnya tak ada maruah Apa maksud tak ada maruah? Tak berakhlak. Tu je. Mana mudah faham apa maksud tak ada harga diri, tak berakhlak. Okey? Kufur, Okey. Teruskan. kufur, berdagang kepada ibu bapa, berakhlak, nah, Bakhil, bakhil. bakhil, dendam, penakut, penting diri sendiri. Bakhil tu apa? Bakhil tu dia macam sombong tau. Tapi Saya tulis tu. Bakhil tu apa? kedekut. Ya, bakhil kedekut. Takbur, sombong. Okey, boleh Ya. Tak boleh perangai kedekut-kedekut ni Islam tak bagi. Kan kena murah hati. Okey, kita pergi kepada review yang terakhir sebelum kita tutup. Okey, faktor pembentukan akhlak ada dua Pertama, faktor dalaman, kedua faktor luaran. Okey, jadi sebenarnya kalau kita nak membentuk akhlak, kita kena kenal dulu dari mana datang akhlak mulia ni. Sebelum ni kita dah belajar kan proses nak install akhlak mulia tu ialah dengan cuci dulu perangai akhlak buruk yang ada dalam diri, keluarkan dulu. Kemudian niat, matlamat, baru kita install perangai baik. So macam mana kita nak dapatkan perangai baik tu? Kita kena kenal dulu faktor dalaman dan faktor luaran. Okey, faktor dalaman pembentukan akhlak ialah yang datang dari diri sendiri. Yang Allah sebenarnya Allah dah bagilah orang kata gifted lah Allah dah anugerahkan. Pertama keturunan sifat baik diwarisi melalui keturunan sama ada secara langsung atau tidak memang ada kata-kata hukam bijaksana para ulama, mereka berkata keturunan yang baik itu kekal. Jadi sebenarnya akhlak mulia ni datang dari keturunan. Tapi macam mana kalau jenis kita, family kita tak baik? Tak, kita kena stop cakap macam tu. Kita kena set dalam fikiran kita, keturunan kita kena baik, start dari kita. Jadi kalau kita mulakan kebaikan, nanti kebaikan itu akan mula dari diri kita dan bersambung seterusnya kepada keturunan kita. Yang tu yang kita kena pegang Jangan kata tapi keturunan saya tak baik, mak ayah saya bukan orang baik-baik. Oh tak ada. Itu tak ada dalam istilah kebaikan Yang penting kita mulakan kebaikan dari diri kita, barulah kebaikan tu mengalir kepada seluruh keturunan kita yang bawah-bawah. Yang atas-atas jangan tanya. Tu kita mulakan baikkan keturunan kita dari diri kita. Boleh Amir? Boleh. Panjang lebar pula Ustazah kat sini pasal keturunan ni Okey, kemudian motivasi diri maksudnya keinginan dan keazaman kita sendiri yang nak baik. Sifat baik didorong oleh semangat dan kehendak jiwa untuk mencapai sesuatu kebaikan. Mencapai sesuatu kebaikan ni tak payahlah cerita panjang-panjang. Kita nak apa? Kita nak Allah sayang kita. Kalau kita nak Allah sayang kita, kita kena jaga perangai. Itu je. Nak push diri kita, nak motivate diri kita supaya baikkan perangai kita. Kemudian adat, perbuatan baik yang diulang-ulang sehingga sebabti dalam diri akan jadi kebiasaan. Yang tu yang kita nak tu. Sebab tu proses mendapatkan akhlak mulia tu dia mula dengan buang perangai buruk, install perangai baik dalam diri, kemudian kita kena istiqomah. Barulah dia jadi kebiasaan. Bila dia jadi kebiasaan, dia akan jadi darah daging. Tu je Cakap senang kan? Okey, cakap senang dah. Tapi marilah kita sama-sama buat. Okey, macam mana dengan faktor luaran pembentukan akhlak? Faktor luar yang mempengaruhi akhlak manusia ialah persekitaran, media massa. Media massa ni bahaya betul lah sebab media massa terlalu banyak pengaruh buruk. Dan undang-undang. Okey, persekitaran. Pergaulan dengan rakan-rakan, keluarga, persekitaran tempat mampu mempengaruhi akhlak manusia. Jadi kita kena jadi orang yang bawa
suasana baik dalam persekitaran. Biar kebaikan itu bermula dari diri kita. Sebelum kita nak baik, kalau kita nak persekitaran kita baik, kita kena baik dulu. Kalau kita nak sahabat yang baik, kita kena jadi sahabat yang baik dulu. Barulah sekitar kita dikelilingi orang baik-baik. What you give, you get back. Itu je lah kan, resepi kehidupan kan. Kemudian media massa. Mari kita tengok media massa. Media massa seperti, kalau cakap pasal media massa ni letih sikit internet, majalah boleh mencorak akhlak pelajar sama ada ke arah kebaikan atau keburukan. Jadi internet, media sosial ataupun bahan bacaan ni kita lah yang kena pilih. Bahan yang kita nak tonton, lagu yang kita nak dengar, perkara yang kita nak tahu, kita lah yang tentukan dan kita pilih. Kalau media itu membawa keburukan, kita hendaklah tinggalkan. Okay, kemudian undang-undang. Ya, manusia sebenarnya kalau tidak dipaksa, sebenarnya manusia akan terbabas ataupun akan melangkaui garisan-garisan had yang dibenarkan. Jadi adanya undang-undang, adanya peraturan yang ketat boleh menjadi faktor penghalang untuk manusia terjebak dengan gejala sosial. Kalau tak ada undang-undang, kita bebas nak langgar apa saja. Tapi dengan adanya undang-undang, kita akan kontrol perangai kita. Itu sebenarnya sebab tu kita, Islam ajar kita ada apa? Ada akhlak, ada syariah, ada ibadah. Syariah tu lah pagar. Ya. Pagar. Pagar apa? Pagar supaya kita tak melampaui batas, lantas kita masuk neraka. Akhlak dengan ibadah pula pelengkapnya. Perangai yang baik, ibadah yang baik akan menjadikan kita mukmin sejati. Itu yang kita nak belajar. Akhlak, ibadah dan syariah tu kita gabung sekali dalam kehidupan kita. Dengan harapan kita akan jadi mukmin sejati yang endingnya Allah redha kat kita dan kita masuk syurga. Okey, saya dah habis Amir. Ada apa pun nak tanya? Tak ada kot. Tak ada ya? Okey, jadi kalau ada apa-apa boleh tanya dalam grup WhatsApp ya Amir. Okay. Masih lagi hari ni masih kamu lagi yang masuk, orang lain masih tak masuk-masuk lagi. Isyak mungkin nak tidur kot. Tanya dah ni. Nanti minggu depan try pula. Tolong kejut Kejut dah tadi. Ya. Okey, tak apalah. Okey Amir, terima kasih ya untuk hari ni. Okay. Okey, jadi Ustazah sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Terima kasih Ustazah. Sama, jangan lupa siapkan nota. Okay. Okey, boleh leave the meeting. Okay.